Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berkongsi berkenaan tajuk tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Dalam dunia ni kita perlukan ibu bapa. Sebab tanpa ibu bapa tak adalah kita. Cinta dan kasih sayang ibu bapa terhadap kita tak mampu kita nak balas. Hadis Nabi, redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu dapat jaga seorang ibu. Situasi ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kita wajib berbakti kepada ibu bapa. Islam mana serius hukum hubungan antara ibu, bapa dan anak. Kita diperintahkan buat baik dan bersopan santun. Islam melarang keras. Kita melakukan kekerasan terhadap ibu bapa. Hatta perkataan sekalipun kita dilarang. Apatah lagi kita nak herdik, benci, sampai buang ibu bapa kita. Sesuatu yang sangat kita kecewa hari ni, banyak sangat masalah sosial berkaitan hubungan antara ibu dan anak, ibu bapa dan anak. Ada tengok tak kes yang pasal baru-baru ni yang viral, kes seorang budak ni dia tweet, dia cakap dia sebab tak bagi dia main phone. Tu antara salah satunya lah yang tanda-tanda akhir zaman yang berlaku, yang Nabi sebut ibu yang melahirkan tuannya. Tengoklah news, pukul, sepak, terajang, ibu bapa malah ada yang sampai sanggup membunuh ibu bapa sendiri. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. Jadi, persoalannya sekarang sebenarnya sejauh manakah kesedaran masyarakat kita terhadap peranan dan tanggungjawab kita terhadap ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Ayat ini bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking atau menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karangannya Tafsir Al-Munir, berbuat baik kepada kedua orang tua ialah suatu kewajipan.
Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan hamba-hambanya agar menyembahnya dan mengesakannya. Perintah itu disertai dengan suruhan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua-dua orang tua juga bermaksud tidak mencela kedua-duanya dan tidak derhaka kepada mereka, kerana perbuatan itu termasuk dosa besar. Kalau ibu bapa bercakap kepada anak itu, jangan dia buat macam tak dengar atau dia sambil berjalan sementara ibu bapa bercakap. Dia berbeza, orang mendengar sambil berjalan, tak menghiraukan itu. Tapi mendengar, dia tengok, dia dengar apa ibu bapa cakap. Itu adab kepada ibu bapa. Kalau bercakap, dengar. Walaupun dimarah, walaupun dia tak suka, walaupun dia kata apalah membebel saja, dengar kalau ibu bapa cakap. Tak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah dan Rasulnya melebihi daripada hak ibu bapa. Manusia tak ada yang luput daripada salah, tapi jangan sekali-kali memandang hina kepada ibu bapa. Walaupun perbuatannya tak baik, biar perbuatan itu Allah yang akan hukum. Baik akan dihukum atau dimaafkan. Yang sepatutnya kita punya tugas, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ampunkan, rahmati keduanya. Tak ada hak anak menghukum kepada orang tua, walaupun orang tuanya itu adalah membiarkan. Walaupun orang tuanya tak bagi nafkah. Orang tua tak bagi nafkah, dia dosa kepada Allah. Tapi tak ada hak untuk anak balas juga. Kau tak bagi nafkah aku takkan bagi lagi nafkah kepada engkau. Mana boleh. Tuntutan beri nafkah kepada orang tua bukan orang tua yang tuntut, Allah yang tuntut anak untuk bagi nafkah kepada orang tua. Dah berapa banyak duit kau keluarkan untuk kasih rawat abah? Jangan sekali-kali keluar itu kata-kata. Nah, dibandingkan dengan apa pengorbanan orang tua kepada anak itu, tak ada bandingnya pengorbanan anak kepada orang tua. Dah makan apa semua, bawa lagi. Tak ada ancaman mati dengan hidup. Tapi ibu nak melahirkan, antara hidup dengan mati. Khususnya kalau orang tua sakit, atau orang tua yang sudah tua, yang mungkin sedikit banyak bikin hal, yang mungkin sedikit banyak menguji kesabaran. Kalau kata Nabi SAW, barang siapa yang menjumpai kedua ibu bapanya atau salah satu daripada keduanya tak masuk syurga, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah atau jauh daripada rahmat Allah. Punya ibu bapa, ada ibu dan bapa, atau ada bapa tak ada ibu, atau ada ibu tak ada bapa, tak masuk syurga. Orang itu memang dah teruk sangat jauh daripada rahmat Allah, kata Nabi SAW. Pasal apa? Nak dapatkan pintu syurga, pintunya ada di hadapan. Macam mana tak masuk? Pintunya di hadapan dibuka, kenapa tak masuk? Macam mana nak masuk? Sabar. Dengan perangai ibu bapa, khususnya kalau sudah tua, sabar, itu syurga dan juga itu syurga dan neraka awak. Kata baginda Rasulullah, ya Rasul, ditanya tentang kedudukan orang tua, Nabi bersabda, huma jannatuka wa naruk. Itu kedua ibu bapa, syurga dan neraka kamu. Kamu pilih. Nah, syurga kamu taat, dengar cakap, hormati, jangan hina, jangan membebel. Nak neraka, lawan. Pilihan ada di tangan sendiri. Kisah Uwais Al-Qarni dan ibunya. Uwais Al-Qarni hanya tinggal dengan ibunya yang sudah tua, buta dan lumpuh. Malah ibunya itu cuma bergantung harap pada Uwais untuk menguruskan kehidupannya. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berpenyakit sopak, badannya penuh, putih dan berpenyakit sopak sejak kecil lagi. Walaupun dia seorang yang berpenyakit sopak, tapi dia adalah seorang yang sangat soleh dan yang sangat mengambil berat tentang ibunya. Dan dia sangat tekun untuk mendapatkan keredaan ibunya dan sentiasa menjaga ibunya yang sudah uzur dan lumpuh sampailah dia dewasa. Pada satu hari, ibunya mempunyai hajat untuk menunaikan haji. Ibunya berkata kepada Uwais, aku ni dah tak lama dah hidup, jadi aku teringin nak pergi menunaikan haji. Boleh tak engkau bawa aku pergi menunaikan haji? Tapi Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang yang sangat miskin. Dia tidak mampu untuk mencari perbelanjaan untuk ibunya pergi menunaikan haji. Uwais mendapat satu ilham di mana dia membeli seekor anak lembu. Dia buat satu pondok untuk anak lembu ini dekat tempat yang tinggi, tanah yang tinggi. Kemudian setiap hari dia akan bagi makan dekat anak lembu ini sampailah besar.
dan dia akan dukung anak lembu ni dan bawa daripada bawah ke tempat yang tinggi. Setiap hari dia akan buat benda yang sama berulang-ulang kali. Dan bila ada orang lain nampak, mereka katakan yang Uwais ni seorang gila. Kenapa? Kenapalah dia bawa anak lembu tu setiap hari, berhari-hari sehinggakan berbulan-bulan. Dan selepas 8 bulan apabila tiba musim haji, rupa-rupanya apa yang Uwais lakukan ini adalah untuk persiapan membawa ibunya menunaikan haji daripada Yaman ke Mekah. Apa yang Uwais buat? Dia dukung ibunya dengan dua tangan dia sebab dia dah mampu untuk bawa ibunya, kerana setiap hari dia sudah berlatih untuk dukung anak lembu itu dari naik dan turun daripada tanah yang tinggi. Masya Allah, betapa hebatnya sifat Uwais Al-Qarni ini untuk berbakti kepada ibunya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pada bahagian tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa terbahagi kepada dua, iaitu semasa mereka hidup dan selepas mereka meninggal dunia. Tanggungjawab semasa ibu bapa yang masih hidup, yang pertamanya kita perlulah menghormati dan tidak meninggikan suara di hadapan ibu bapa. Yang kedua, kita perlu membantu ibu bapa dari sudut kemampuan setakat mana yang kita mampu. Ini termasuklah daripada segi penjagaan, tempat tinggal, kesihatan dan lain-lain. Yang ketiga, kita perlu mentaati dan tidak sesekali menderhakai kepada ibu bapa. Yang keempat, kita juga perlu sentiasa mendoakan kesihatan, kesejahteraan kepada ibu bapa kita. Yang kelima dan yang terakhir, kita perlu menziarahi ibu bapa kita jika kita duduk berasingan dengan mereka. Tanggungjawab selepas kematian ibu bapa pula. Yang pertama, kita perlu menunaikan hutang-hutang yang wajib, iaitu hutang dengan Allah seperti puasa, haji, nazar dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu melangsaikan hutang-hutang ibu bapa kita dengan orang yang mereka pernah hutang semasa mereka hidup dulu. Yang ketiga, kita perlu mendoakan kesejahteraan ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia, kerana doa dari anak yang soleh tidak akan terputus. Yang keempat, kita perlu menziarahi sahabat-sahabat ibu bapa kita. Yang terakhir, yang kelima, kita boleh bersedekah untuk ibu bapa kita walaupun mereka sudah tiada. Banyak kesan buruk mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Kesan yang pertama ialah segala urusan di dunia ini akan menjadi lebih sukar. Ini kerana tanggungjawab kepada ibu bapa merupakan satu perbuatan yang mulia di sisi agama, maka jika perkara ini diabaikan, sudah pasti Allah akan menjadikan segala urusan di dunia ini menjadi lebih sukar. Kesan buruk yang kedua ialah hati akan menjadi tidak tenang. Oleh kerana di dalam Islam, tanggungjawab kepada ibu bapa ini sangat dititik beratkan, jadi sangat wajarlah jika hati tidak menjadi tenang akibat mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Kesan buruk yang ketiga ialah dipadamkan cahaya keimanan dari wajah seseorang. Contohnya, seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti akan mentaati serta menyayangi kedua ibu bapa. Jika mereka tidak mentaati dan tidak melaksanakan tanggungjawab kepada ibu bapa, maka tidak hairanlah cahaya keimanan itu akan pudar dari wajah mereka. Kesan yang terakhir, akan tertutup pintu rezeki. Tanggungjawab kepada ibu bapa ini adalah satu perbuatan yang sangat disukai dan sangat diredai oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, jika seseorang anak tidak melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pasti Allah akan membalas perbuatan mereka di dunia ini dengan menutup segala pintu rezeki mereka.